Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan berangkat ke majlis mengangkat sumpah bagi pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar yang baharu. Majlis mengangkat sumpah berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Majlis dimulakan dengan pembacaan surat perintah lantikan oleh Yang Amat Mulia Pengiran Penggawal Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain. Tahun 1441 bersamaan dengan 29 hari bulan Jun tahun 2020, iaitu tahun ke-52 berada di atas tahta kerajaan negara Brunei Darussalam. Majlis diteruskan dengan upacara mengangkat sumpah ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia oleh Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman Haji Abdullah Sofri bin Pehen Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin. Saya, Haji Abdullah Sofri bin Pehen Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, dengan ini bersumpah dengan nama Allah Yang Maha Kuasa bahawa saya akan dengan sebenar dan sesungguhnya berkhidmat dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, dan akan melakukan keadilan terhadap sekalian orang menurut undang-undang dan adat resam negara ini dengan tiada takut atau berat sebelah, pilih kasih atau niat jahat. Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman Haji Abdullah Supri sebelum ini pernah memegang beberapa jawatan kanan di kehakiman dan pejabat peguam negara, termasuk sebagai Ketua Pendaftar Mahkamah Besar, jawatan yang masih beliau pegang sehingga sekarang. Juga hadir Yang Berhormat Pehen Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pehen Datuk Perdana Menteri, Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Hairul Arni bin Haji Abdul Majid, Peguam Negara, dan Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar. Pemegang kod kuning aplikasi BruHealth kini dibenarkan untuk mengerjakan sembahyang fardu Jumaat bermula 3 Julai ini. Butiran lanjut mengenainya menyusul selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Sehingga kini, negara masih saja terus menangani wabak COVID-19 sejak ianya disahkan wujud dan positif pada 9 hari bulan Mac yang lalu. Namun, alhamdulillah, kita dapat menghadapinya dengan penuh sabar dan bersepadu. Sebagai sebuah komuniti, orang-orang Brunei telah menunjukkan sikap pemedulian yang terpuji. Beta turut memahami betapa beratnya bebanan para petugas barisan hadapan.
Ya Allah, hanya Engkau jua tempat kami berlindung. Maka lindungilah kami dari bahaya COVID-19, dari serangan dan jangkitannya. Jika wabak ini bersebab dari dosa-dosa manusia, maka Engkau ampunkanlah. Sesungguhnya hanya Engkau jua yang maha berhak untuk memberikan pengampunan. Amin ya Rabbal Alamin. Perkembangan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Hari ini negara terus tidak mencatatkan kes jangkitan baharu COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara ini dalam sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Isnin 7 Zulkaidah 1441 Hijrah bersamaan dengan 29 Jun 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, terdapat 609 orang yang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 2,698 orang telah pun menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 112 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 29,223 ujian. Berikutan makluman mengenai BruHealth App, alhamdulillah, setakat ini seramai 405,034 ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula, sejumlah 10,879 telah mendaftar, manakala berkenaan aplikasi premis scan, sejumlah 5,948 telah dimuat turun oleh 4,262 premis perniagaan. Sementara itu, Menteri Kesihatan memaklumkan pemegang kod kuning aplikasi BruHealth kini dibenarkan untuk mengerjakan sembahyang fardu Jumaat bermula 3 Julai ini. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa mulai hari Jumaat 11 Zulkaidah 1441 Hijrah bersamaan dengan 3 Julai 2020 Masehi, pemegang kod BruHealth berwarna kuning akan dibolehkan untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara. Oleh itu, mereka bolehlah membuat tempahan atau booking slot untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat mulai hari ini. Lebih 20 buah rumah dan lebih 100 penduduk kampung terjejas banjir di daerah Belait. Ikuti berita lanjut mengenainya selepas ini. Beberapa kawasan di daerah Belait iaitu Kampung Sungai Mau, Jalan Lait Lakang, Jalan Kandul, Kampung Merangking Hilir dan Kampung Sukang masih mengalami banjir. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah DDMC Belait, laporan diterima sejak kemarin melibatkan sebanyak 23 buah rumah dan 105 orang penduduk kampung. Bagi meninjau kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir di daerah Belait, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Majlis Bencana Kebangsaan telah membuat lawatan kerja ke kawasan yang terjejas petang tadi.
Lawatan kerja ke Blight ini merupakan kesinambungan kepada lawatan Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ke kawasan terjejas banjir di daerah Tutong Kelmarin bersama pegawai-pegawai daerah selaku pengerusi-pengerusi DDMC yang bertindak sebagai penyelaras bersama di peringkat daerah. Sebelum meninjau ke kawasan-kawasan yang dilanda banjir, Yang Berhormat Pihin telah mendengar penerangan mengenai status terkini dan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan di kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir. DDMC Blight telah membuat beberapa tindakan menghadapi banjir dengan memantau paras air setiap hari melalui Jabatan Bomba dan Penyelamat Operasi B Cawangan Blight bermula 25 Jun lalu. Di samping itu, pihak Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim juga telah mengedarkan bantuan catuan makanan kepada penduduk kampung yang terjejas dan pihak Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan turut membekalkan keperluan-keperluan logistik bagi kemudahan penduduk yang terjejas. Kawasan-kawasan rendah dan pedalaman di negara ini masih lagi mengalami banjir khususnya di beberapa buah kawasan di daerah Tutong. Penyelarasan bantuan serta pemantauan situasi banjir di kawasan-kawasan terjejas terus dilaksanakan oleh agensi-agensi keselamatan di negara ini bagi kesejahteraan penduduk yang terjejas. Bagi memudahkan pengangkutan keluar masuk para penduduk kampung yang terjejas oleh banjir, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB menyediakan bantuan pengangkutan menggunakan lori yang ditempatkan di dua buah pos bantuan iaitu di persimpangan Jalan Sulap Samad sehingga Jambatan Berdekatan Sekolah Rendah Benutan. Pengangkutan beroperasi mulai 7.30 pagi hingga 4.30 petang adalah bagi membantu pengangkutan penduduk kampung khususnya yang tinggal di kawasan Kampung Benutan dan sekitarnya. Pemantauan paras air juga dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan keadaan paras air banjir adalah di tahap yang terkawal. Kawasan yang masih terjejas adalah sepanjang Jalan Benutan, Jalan Kerancing dan Jalan Bangkuru. Pada masa ini, jalan-jalan tersebut masih tidak selamat untuk dilalui. Manakala di kawasan Jalan Kuala Ungar juga tidak selamat untuk dilalui oleh kenderaan jenis salon. Bagi pengguna jalan raya yang menggunakan kenderaan jenis salon, dinasihatkan untuk berhati-hati ketika melalui jalan rambai. Di samping itu, papan-papan tanda amaran juga ditempatkan di sepanjang jalan yang dilanda banjir. Penduduk kampung juga meletakkan kenderaan mereka di bahu-bahu jalan perlu memastikan kenderaan masing-masing dalam keadaan selamat. Kementerian Kesihatan memaklumkan orang ramai terutamanya premis-premis perniagaan untuk tidak menggunakan terowong pembasmian kuman atau disinfectant tunnels, ruang pembasmian kuman atau disinfectant chambers, kabinet pembasmian kuman atau disinfectant cabinet serta apa jua modaliti yang membabitkan penyemburan pembasmi kuman ke atas orang awam yang tidak memakai pakaian perlindungan diri PPE. Maklumat itu dibuat berikutan dengan notis amaran alat kesihatan yang diterima daripada pihak ECRE RI iaitu sebuah organisasi yang tidak berasaskan keuntungan dalam meningkatkan keselamatan, kualiti dan keberkesanan penjagaan kesihatan dan juga daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai alat penyemburan pembasmi kuman. Pembasmian kuman melalui penyemburan boleh mengakibatkan kerengsaan atau kerosakan sementara pada kulit, mata dan sistem pernafasan melalui penyerapan melalui kulit, mata atau paru-paru. Kesan negatif yang mungkin dihadapi hasil dari terdedah kepada kimia berkenaan termasuk pening dan muntah, kesan kesihatan sementara atau kekal yang lain-lain tertakluk kepada bahan kimia yang digunakan pada penyembur. Jika terdapat individu yang mengalami kesan-kesan tersebut dan merasa tidak sihat selepas menggunakan alat-alat berkenaan, mereka dikehendaki berjumpa doktor dengan segera. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau menghantar email kepada corp.coms@moh.gov.pn. Tabung Amanah Pekerja TAP memaklumkan perkhidmatan kaunter pembayaran di semua cawangan TAP akan ditutup pada hari Selasa 30 Jun 2020 bagi urusan penutupan akaun setengah tahun bank.
Manakala bagi pertanyaan umum, kaunter perkhidmatan dan pertanyaan, kios e-info TAP, perkhidmatan online amanah dan pusat panggilan TAP akan terus beroperasi seperti biasa pada hari tersebut. Bagi ahli skim tabungan perumahan STP, pembayaran caruman bagi bulan Jun boleh dibuat melalui perbankan atas talian selewat-lewatnya pada 30 Jun 2020. Perkhidmatan kaunter pembayaran di semua cawangan TAP akan kembali beroperasi seperti biasa pada 1 Julai 2020. Untuk pertanyaan boleh menghubungi pusat panggilan TAP menerusi talian 238-2800 atau 238-2929 semasa waktu bekerja atau melalui email di ask@tap.com.pn.